pemain? Attitude, yeah. Number one, discipline. Discipline, you have to have a discipline. Discipline is very important. Kalau discipline is good, and then you're hardworking, we want kita nak players yang do the extra for us. Extra. That means extra means macam they're willing to get hurt for the nation. I mean, most important is you get hurt, you just get hurt for a while. But the trophy is going to be with you all the while. So this is very important. Ini suatu yang this is one kalau kita ambil pemain lama, also we will get a lot of people give comment. Kalau kita bagi pemain muda chance, pun ada comment. They will say when they fail, there is comment. So it's really have to look. Macam saya cakap tadi, assessment is very important. Of course, kita nak bagi peluang kepada pemain muda-muda yang who can do the extra for us. Okay, they are our future of Malaysian hockey. Of course, you also need some senior players who are experienced, who can use their expertise to support the young boys. Dalam masa sama, Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal mengesahkan Sarjit secara rasmi menandatangani kontrak selama 2 tahun untuk menggantikan tempat Al-Hussein Faraj. Tanggungjawab Sarjit bukan sahaja mengemudi skuad utama, malah turut menjaga skuad remaja kebangsaan serta melihat seluruh ekosistem skuad hoki negara. Coach Sarjit diberi mandat sebagai ketua jurulatih dan juga beliau juga yang akan duduk dengan pihak KHM, especially the National Team Committee Chairman Datuk Najmi, di mana beliau akan merungkai satu perancangan juga untuk jurulatih juniors. So the head coach will be actually looking at not only his assistants but also who will be helping to take care of the junior squad pun. You understand? So diorang semua akan duduk bawah satu bumbung. So kita kalau boleh, harapan kita biar pasukan senior dan junior mesti bekerja bersama together, bukan separate macam dulu. Senior, junior datang mudah, kita nak bawa satu bumbung. So the head coach akan merungkai satu perancangan. Baik, untuk kepastian lanjut, kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan yang pernah beraksi di bawah kendalian Sarjit Singh, iaitu Nabil Fikri Muhammad Nur. Hai, Assalamualaikum. Nabil, mungkin ingat lagi tak masa di bawah coach sebelum ini? Ya, okey. Saya pernah bersama coach Sarjit Singh di pasukan remaja dan juga pasukan kebangsaan pada tahun 2004 hingga 2008 lah. Okey, kalau macam boleh kongsikan sedikit kan, karakter coach Sarjit ni macam mana? Kalau tengok macam tegas orangnya, macam garang macam tu. Okey, untuk coach Sarjit, pada saya, sepanjang saya bermain bersama di bawah kendalian coach Sarjit adalah seorang yang tegas di dalam padang dan selepas kita latih, kita seperti kawan lah. Jadi saya rasa itu adalah pendekatan yang coach Sarjit akan terapkan lah di dalam pasukan kebangsaan akan datang. Okey, sedikit lagi mengenai coach Sarjit ni. Tadi dia ada kongsikan kriteria utama dia adalah disiplin. Tetapi pada masa yang sama mungkin Nabil boleh juga kongsikan adakah cara dia menggunakan hubungan antara coach dan juga pemain itu, ada komunikasi di antara keduanya ataupun dia memang bagi arahan je, lepas tu pemain semua kena dengar? Saya rasa sepanjang saya main, coach Sarjit mempunyai satu cara iaitu two-way communication lah. Jadi disiplin pasti, saya rasa semua jurulatih menerapkan disiplin adalah keutamaan. Jadi untuk saya, kriteria yang ditetapkan oleh coach Sarjit adalah satu benda yang baik dan ia merupakan satu benda yang perlu dititik beratkan untuk membentuk pasukan hoki kebangsaan akan datang. Okey, kalau macam tu mungkin Nabil boleh kongsikan jangkaan Nabil, perubahan ataupun ciri-ciri yang akan ditambah baik oleh coach Sarjit ke dalam pasukan semasa ini. Ya, saya pasti dengan apa yang dijelaskan oleh coach Sarjit, 40 ataupun 40 orang pemain yang akan dipanggil. Lepas tu kita akan pilih 25 yang terbaik. Jadi saya pasti ada gabungan pemain-pemain yang sedia ada dan juga muka-muka baru yang kita akan lihat berdasarkan prestasi semasa di kejohanan Liga Hoki Malaysia lah.
Tapi pasti kita lihat di kejohanan Liga Hoki Malaysia, kita nampak ada muka-muka baru yang boleh dipanggil untuk mewakili pasukan kebangsaan. Dan ada juga pemain-pemain yang terjadi di dalam pasukan kebangsaan yang saya rasa masih mampu untuk menyarum jersey kebangsaan. Jadi dengan gabungan ini saya pasti satu pasukan yang hebat akan dibentuk oleh Coach Sajid untuk pasukan kebangsaan yang akan datang. Kalau Nabil masih ingat sewaktu berada dalam kendalian Coach Sarjit, kan apa kualiti ataupun sentuhan dia yang you rasa perlulah digunakan semula dalam untuk build up bagi skuad semasa ni? Saya rasa Coach Sajid adalah coach yang memberi kita freedom lah. Bukan maksudnya dalam stereotip kita perlu ada kreativiti. Saya rasa Coach Sajid mencari pemain yang mempunyai kreativiti di dalam padang. So dengan adanya, bila kita lihat panjang dia memimpin pasukan kebangsaan hanya tempoh 2000, hanya 1 tahun 2007 hingga 2008, kita mendapat keputusan yang baik. Jadi saya pasti kreativiti adalah salah satu kriteria yang dicari oleh Coach Sajid untuk pemain yang bakal menyarum jersey kebangsaan. Okey, selain daripada kreatif, apa lagi yang mungkin corak permainan yang digemari oleh Coach Sarjit ni? Dia suka defensif ke ataupun jenis yang attacking atau macam mana, Nabil? Okey, so daripada segi taktikal, Coach Sajid adalah seorang yang berminat untuk attacking. Saya tak rasa kita akan defensif, tapi yalah, kita pasti kita juga akan tunggu ramuan-ramuan yang terbaru. Kita juga tunggu juga gandingan terbaru antara Coach Sajid dengan siapa bakal menjadi pembantu beliau. Dan saya pasti dengan gabungan cara dia dan moden hoki terjadi sekarang ini, kita pasti ada satu perubahan yang kita akan lihat pada pasukan hoki kebangsaan yang akan datang. Betul. Terima kasih kepada Nabil. Kita pun sama menanti-nantikan siapakah agaknya akan jadi pembantu kepada Coach Sarjit. Apapun, kita nak yang terbaik untuk pasukan The Speedy Tigers. Terima kasih Nabil. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Awani 7.45. Salam sejahtera dan selamat malam. Anda bersama saya Senyam Bardan ini Bulutin Awani, dan kita mulakan dengan perkembangan mutakhir pada jam ini, di mana Shehbaz Sharif mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-24 Pakistan pada Isnin. Istiadah mengangkat sumpah itu diadakan 3 minggu selepas ketidaktentuan ketika pilihan raya umum yang menyebabkan kelewatan dalam pembentukan kerajaan campuran. Shehbaz 72 tahun secara rasmi memegang jawatan itu pada Majlis Angkat Sumpah Jawatan di Pejabat Presiden di Ibu Negara Islamabad sehari selepas Parlimen melantiknya sebagai Perdana Menteri. Pilihan raya berlangsung pada 8 Februari lalu dicemari dengan pelbagai isu sehingga menyebabkan keputusan terpaksa ditangguh. Malah turut didakwa berlakunya penipuan dalam proses kiraan undi. Shehbaz menewaskan Umar Ayub, calon disokong Imran Khan yang mendapat 92 undi. Pengisytiharan beliau sebagai Perdana Menteri pada Ahad disambut dengan protes daripada Parti Sunni Ittihad Council SIC yang disokong Imran Khan. Ahli Parlimen parti itu turut menuntut pembebasan Imran Khan dan melaungkan slogan yang mendakwa Shehbaz mendapat kuasa melalui penipuan pilihan raya.
Raja Norway, Raja Harald kelima selamat tiba di Oslo menaiki penerbangan evakuasi milik tentera Norway selepas menjalani prosedur implan perentak jantung di Hospital Sultanah Maliha di Langkawi pada Isnin. Beliau dijangka akan menjalani rawatan lanjut di Ris Hospital Led Oslo dan menurut kenyataan Istana Norway, beliau akan berada di hospital beberapa hari untuk menjalani rawatan susulan. Dan justru itu, baginda akan cuti sakit selama 2 minggu. Dalam tempoh itu, putera mahkota akan bertindak sebagai pemangku raja dan memikul tugas baginda.